Alright. Okay. Faham. Duduk seronok sangat. Biasa ya. Okay. Tak, saya nak cakap lah. Satu perkara yang you kena jelas itu, kita tak paksa you buka broker. Nak follow Forex Marathon 100% atas you. Kan, you nak pakai broker apa. Cuma saya tahu itu ada broker yang tak sama nanti. Memang tak sama. Dan saya pakai semua macam saya kata, saya pakai semua broker. Ini bukan paksa. Maksud, ada syarat wajib Forex. Tak ada. Kan? Tak ada. Saya cuma nak bantu you. Itu je niat kita. Alright? So, kalau you pakai nak guna yang sedia ada, pakai sedia ada. Tak ada masalah. Tapi kalau you prefer dan nak support program Forex Marathon, pakai FX Premier Action. Kan saya bagi link tu. Buka je. Kan lepas tu antara trade demo dengan real, trade real. Jangan buang masa trade demo. Jangan buang masa. Sedih cakap. Tapi gunakan lot yang bersesuaian lah. Jangan pakai lot yang besar. Okay? Alright, clear? Alright, sampai hilang suara. Alright, boleh? Okay. So sekarang ni kita nak mula. Boleh ready? Okay, kalau nak mula kita nak start. Okay, kalau nak mula kita ready. Boleh ready? Cepat. Ready. Come on, ready. Cepat. Come on, cepat. Ready. Come on. Aduh, malas aku ni. Come on. Alright, come on. Come on. Warm it up. Alright. Okay, jom kita mulakan. Okay, kita patah balik pada perkara kita buat. Alright, jom. Alright. So, tengok kat sini. So, dah buka akaun. Cuba untuk terangkan sikit Forex Premier Asia. Lepas tu sebenarnya lah untuk broker ini tiada minima deposit dan withdrawal. Lepas tu kalau Cik Mira tak ada, pergi bercuti ke apa, kan? Terus ke HQ, memang standby juga. Jangan risaulah. Okey, buka broker kat sini. Alright, boleh? Kita buka broker kat sini dan kita akan gunakan iaitu konsep ni, okey? Alright, lepas tu kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu untuk mulakan trade. Mula trade, okey? Mula trading. So mula trading you kena download itu MT4. Siapa tak ada MT4 lagi memang nak aslah kena pakai MetaTrader. MetaTrader 4, MetaTrader 5 ada semua benda. 4 ataupun Meta boleh pakai dua-dua. Beza dia MetaTrader 4 masih lagi guna robot, 5 tak boleh guna robot. So guna MetaTrader ni boleh? Okey, guna MetaTrader ni boleh? Okey, best marah tak rasa penat dan bosan. Kurang ajar. Okey. Ni sampai ke berapa? Entah, tiba-tiba dah pukul 11 dah. Terkejut aku. Sebab kan nak habis. Okay? Alright. Okay, so mula trading kita mesti menggunakan MT4. Okay. Untuk MT4 ni, apa yang you kena clear daripada peringkat awal lah, you kena guna mana-mana MT4 yang you boleh gunakan. Ya Allah, dapat rezeki malam ni. Alright, Alhamdulillah. Syukran jazilah. Alright, tutup dulu. Jangan terkejut sebab dollar CAD tengah mengamuk turun Itu memang sudah break trend line H4 tadi. Cik Mira sell kan? Ya. Dah tutup TP ya? Ya Allah, cepat sangat TP dia. Cik Mira ni lah, cepat puas lah. Okay. Alright. So jadi sekarang ni, okay, saya nak patah balik, saya tak boleh buka chart yang dah sedia ada. Okay, sebab saya believe iaitu you sangat kosong. Okay, so kita pergi kepadalah rupa di MT4. Jadi saya pergi dengan MT4. Alright, kita pergi dekat MT4. So ini rupa MT4 kosong. Kosong macam ni, faham tak? So MT4 ni kan, you boleh buka mana-mana chart. Mana-mana chart yang you nak pakai. Faham tak? Sebelah kiri nama dia chart. So ini adalah filosofisi begini yang saya bagi pada you. Tapi saya nak revise sikit. So kita boleh tengok gold kan. Kita boleh tengok dollar CAD. Kita boleh tengok mana-mana kita lah. Suka hati kita So kita boleh tengok mana-mana. So dalam kes ni, kalau saya buka, ni saya macam laju sikit untuk ni sebab saya terus nak bagi sistem. Kita akan dapati dua rupa macam ni. Boleh? Kita akan ada dua rupa ni. Okay? Kita ada dua rupa macam ni. Okay, rezeki gold, banyak rezeki saya Alhamdulillah. Rezeki macam-macam. Okay, syukurlah. Okay, so sekarang ni dia ada dua, benda ni 02. So kita boleh gunakan apa-apa teknik. Tak payah nak gaduh lah, teknik apa nak pakai tak payah pening. Saya akan ajar you beberapa perkara, okay?
So dalam satu konteks Forex Marathon ni ada beza sikit. Saya akan kongsikan you pasal skrip, indikator tambahan sikit yang digunakan untuk bantu trading. Itu saya akan tolong you dekat situ. So jadi sekarang ni, kalau you nak tahu, cara kita gunakanlah kita gunakan candlestick kosong. Okay, kita gunakan candlestick kosong. Candlestick kosong, kita type kat sini, kalau you klik kanan, tekan bahagian properties, ini macam laju, tetapi sebenarnya inilah gaya dia lah. Black on white, lepas tu kita gunakan bull candle ni, digunakan sebagai color, itu blue slate, ini saya tekan OK dan saya pilih candlestick dan saya save dia. Ni memang basic gila, tapi saya ajar juga balik dan lagi bertahun-tahun. Kau tengok aku video 5 tahun lepas pun macam ni juga mengajar dia. Okay? So maksudnya ini adalah perkara yang penting. Okay. Kerana apa saya nak tekankan you konsep simple pasal itu saya nak tekankan konsep break dan juga konsep trendline dan indikator berdasarkan support resistance dynamic dan juga static. Forex Marathon 2 ni dia macam level laju sikit. Level Marathon 1 tu satu sebab kita ada kecil-kecil masa kita. Alright, so ini antara benda yang saya nak nampak dan juga you clear dari segi kefahaman tertentu. Wah, ada yang action hantar duit dekat saya. Ini hasil hari ni coach. Oh, tahniah. Alright, so ini adalah perkara yang pertama. Okay, kalau tak dengar suara tekan reconnect dan dengan saya memang check saya punya ni. Okay, so sekarang ni antara perkara yang saya nak you jelas ialah saya nak you faham konsep ni yang pertama. Okay, konsep ni pertama. Yang pertama ialah saya panas sikit, berpeluh sikit. Saya buka ni sikit. Okay, so sekarang ni antara perkara pertama ialah you kena faham konsep OHLC dulu. Okay, hari ni saya pergi pendekatan lain sikit. Pertama sekali lah kena memahami konsep OHLC. Faham? Konsep OHLC. So, kita pergi pada konsep OHLC. Konsep OHLC ni sangat penting. Okay? Konsep OHLC, alright? OHLC, okay? So, jadi dalam ni saya akan tukar skrin. Saya nak you belajar ialah konsep dulu, okay? So, sekarang ni saya akan pergi kepada konsep HOLC. Ini dulu. Yang pertama, alright, konsep HOLC dekat sini. Okay, sedap. So, konsep HLC. So, kita nak pergi HLC ni, saya nak tukar dia. Saya tak nak pakai HLC, saya nak pakai HLOC. Hello. Hello. Kan biasa kita pakai HLC, saya nak pakai HLC. So, satu lagi kita panggil HL, nombor dua lah OC. Okay. Ini adalah konsep yang sangat penting pada saya untuk memahami asas-asas trading dalam konsep iaitu dipanggil support resistance jenis statik. Kan? Okay, support statik. Mode pecah perut. Okay. Alright. So sekarang ni kita cuba clear daripada sini. Alright, cuba clear daripada sini. Alright. So jadi ini adalah perkara yang utama. Okay, saya nak repair tu sikit lah. Tadi yang pasal offer tadi. Pasalnya ada yang mungkin tak clear. Okay, saya tulis kat sini. Okay, kejap. Saya tulis sebab ada tanya soalan yang sama. Okay. Buka account FX Primax. Saya tulis balik. Sebab ada soalan-soalan sama saya nampak. Dengan klik link bawah ini dan juga bawah ini. Lepas tu nombor telefon Cik Mira. Okay, nombor telefon Cik Mira iaitu 60102377. Lapar lah pula menari-nari. 0055. Okay, saya bagi kat situ. Saya bagi itu senang. Okay, dah nampak tu. Okay, boleh stop cerita tu. Kita fokus pada kita. Okay, so sekarang ni HL ni bermaksudlah kita melihat kepada iaitu high-high dan juga low-low. Faham tak? High-high. Sama ada high-high, saya tulis kat sini, HH bermaksud iaitu high-high ataupun LL bermaksud ialah low-low. Faham tak? Kita tengok low-low. Okay, kita tengok ni low-low. You faham kat sini. Ni saya bagi satu konsep yang macam angle lain sikit lah. So high-high dengan low-low. Kita kena faham. So ada HL, kita ada OC. So high-high, low-low dan juga LL lah. Ni nama dia. So jangan risau kalau you pening panggil. Okay? So high-high sama ada iaitu new high ataupun new low. Ni just faham macam ni je. Nanti saya akan terangkan apa maksud ni satu persatu. So HL ni biasanya kita menggunakan sebagai untuk tengok kan. Ia digunakan. Okay. Sekejap. Kenapa dia turun macam ni? Ia digunakan untuk melihat arah pasaran. Ia digunakan untuk melihat pasaran. Okey, ia digunakan untuk melihat arah pasaran dalam bentuk saluran harga, saluran channel, saluran harga
dan juga dalam bentuk saluran harga. Okey. Dan juga dalam bentuk iaitu single time frame atau multi time frame. Boleh digunakan. Okey, jangan risau, hold on je dengan saya. Ada benda yang saya nak pergi detail sikit dekat benda ni. So tak ada benda yang outdated dengan kita, sentiasa benda yang baru. Jadi saya nak you pergi faham ni. Ia digunakan dalam bentuk peliharaan pasaran, dalam bentuk saluran harga. So saya akan buat ni sikit. HL itu high low. Okey, saya akan masukkan betulkan untuk you. Sekejap. Ia digunakan, alright. Dalam bentuk saluran harga. Sekejap, saya nak betulkan lagi. Sebab ada benda yang saya tak prepare dari segi flow dekat sini. Okey, dalam single time frame, alright, very good. Lepas tu kita pergi kepada yang seterusnya. Itu high-high ataupun lagi satu ialah low-low. Ni baru jadi. Okey, low-low. Okey. So kita nak faham dekat sini. So inilah konsep dia yang pertama. Okey, saya nak you telan dulu. Telan je tak apa. Okey, telan je konsep ni. Boleh? So high low ialah digunakan untuk melihat arah pasaran dalam bentuk saluran harga, dalam bentuk single time frame atau time frame. HS ialah high. So HS ialah upper trend line. Saya akan betulkan sikit kat situ. Itu HS ialah upper trend line. HS ialah dikatakan sebagai upper saluran. Upper trend line. Upper trend line ataupun saluran atas dan juga lower trend line. Lower trend line. Okay, ini adalah konsep yang sangat penting. Okay, so konsep elok ialah ia digunakan untuk melihat arah pasaran dalam bentuk saluran harga, dalam bentuk single time frame, HS upper trend line, low lower trend line, dan inilah konsep yang pertama. Okay, ia digunakan untuk melihat arah pasaran dalam bentuk upper trend, high, new, dan ini adalah konsep dia. So inilah konsep elok. Ini adalah HL lah. Okay, HL bermaksud ialah HL bermaksud high low ataupun bermaksud juga ialah saluran harga. Ataupun bermaksud ialah trend line lah. Trend line, channel dan juga trend line. Okay, channel dan juga trend line. Dia sekali dekat sini. Okay, saya nak pergi you pada faham konsep asas ni. So, ini adalah indikator jenis statik, tak bergerak-gerak. Kan jenis indikator statik, tak bergerak-gerak. Faham? Boleh? Yang ni boleh Kalau you tak faham pun tak apa, sebab kita ada klinik esok dan insyaAllah saya akan bantu you kat sini. Okay? So, inilah konsep yang pertama. Kena faham? Boleh? Yang ni jelas you mungkin tak faham dari segi pasal saya tak bagi sampel. Sampel lepas ni kita datang Kita datang dengan teori dulu, boleh? Siapa boleh, tak boleh, saya nak sediakan kalau tidak saya panggil semua orang untuk menari dubstep ni. Kan, dubstep, order burger satu. Kau ni malam-malam makan burger, aku minum green tea, bertobat ni. Okay? Tadi apa tu katup jaket pun tak muat dah. Alright? So konsep helok ialah maksud high low saluran harga, channel trend line digunakan untuk melihat pasaran dan juga high hash upper trend line atau low trend line. Kita belajar dekat sini. Okay? So pasal untuk pertama sekali kita belajar strategi. So jangan risau, jangan pening. Siti, Omar Siti. Kan? Jangan pening dulu, Tengok satu-satu. Just hold dengan saya dan saya akan bawa je satu-satu. Okay? So ini namanya konsep HLOC. Saya tak pakai OHLC, saya pakai HLOC. High low trend line saluran. OC adalah candlestick break. Okay? Cantik. Okay. Itu yang penting lah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya nak you tangkap. Okay, yang kedua saya nak you tangkap. Alright. Yang kedua saya nak you tangkap, iaitu pergi kepada, iaitu dinamakan sebagai, iaitu OC. OC ni, konsep helok, yang ni ialah HL. Ini adalah HL. Okay. Kita pergi lagi satu lah, konsep OC bermaksud ialah iaitu open close lah. Bermaksud open close. So inilah konsep lagi satu lah OC. Asal aku copy dia tadi. Okay, dinamakan sebagai konsep. Okay. HLOC ini ialah untuk OC. OC ni bermaksud ialah untuk melihat iaitu open. OC bermaksud ialah open close. Faham tak? Ini strategi lah kita nak tengok ialah candlestick break. Candlestick break dan juga kita nak tengok candlestick retest. Ini you kena biasakan perkataan break, retest dan juga reversal. Ada juga candlestick reversal. Okay, dengan candlestick reversal. So ini adalah penggunaan dia dan dia digunakan untuk membentuk iaitu support. Kan?
Kalau dia digunakan untuk melihat untuk membina ataupun untuk macam mana ayat dia? OC adalah program kinetic brake, kinetic retest, kinetic reversal. So OC digunakan untuk mencari support dan juga mencari resistance dan juga arah pasaran. So ini adalah konsep dia, kan? Mencari support, mencari resistance dan juga mencari arah pasaran. Ni jangan risau, saya akan terangkan juga macam mana satu-satu. So jadi ini juga digunakan kalau kita mencari support, kita juga untuk mencari entry dan juga exit. Entry zone dan juga exit zone. So kita juga gunakan dia. Sama dengan Hillock juga, kita juga digunakan untuk support resistance. Dia juga adalah support resistance. Macam mana saya nak jadikan dia dalam bentuk yang biasa balik reset slide boleh ke? Alamak, reset slide jadi macam ni. Okay. So ini adalah konsep yang pertama untuk you faham. Okay, reset slide lagi. Okay, dia jadi benda siapa je. Okay, jadi inilah konsep dia. Jadi dia adalah juga support resistance. So jadi kedua-dua ni digunakan untuk membentuk itu support resistance. Faham tak? Ini dua-dua. Ini benda sangat penting. Sangat penting dan sangat berkembang majulah. Dan sebab kita akan belajar benda ni, kita akan gabung dengan Bimastery dan kita akan latest punya yang dia. Hello. HL bermaksud ialah trend line, saluran channel. OC bermaksud ialah kinetic brake, retest dan juga reversal. Yang tu je hafal. Masuk dalam kepala tu. Okay, nombor satu lah kena masuk dalam kepala. Boleh? Okay, bila nak trade ni kau sabar lah. Okay. So inilah konsep. Kita kena bina lah macam mana nak trade dulu. Kita kena faham strategi dulu. Hari ni saya muatkan you dengan strategi. Okay. Kita muatkan dengan strategi dulu. Okay. Boleh? Alright. So kita pergi kepada seterusnya. Alright. Tengok itu konsep Hillock OC iaitu open close, mencari support, mencari resistance, arah pasaran dan entry zone. Tak apa. Faham satu-satu. Jadi inilah je. So kita sekarang ni kita terjemah kepada kita punya chart. Okay, boleh saya pergi kepada chart? Kalau boleh balik. Hillock sangat. Betul konsep Hillock. Hillock sangat. Betul lah. So Hillock ni yang Mira marah saya, dia kata saya ajar dia marah-marah. Okay. Okay, jadi saya pun demi Mira, yang tercinta, ku curahkan bakti penuh setia pada raja yang disanjung tinggi. Kan? Kesetiaan tak berbelah bagi kepada semua, kepada rakyat, hormati dengan penuh taat. Kan? Okay, tengok. So kalau dah ready, tak ready, kita akan mulakan. Alright. Okay, kita akan pergi kepada kita punya konsep ni. Alright, tengok kita punya konsep ni. Okay. So sekarang ni, macam mana kita nak tahu dia high dengan low? Senang cerita dia. Dalam satu candlestick, dia ada maklumat. Nampak tak ada keluar maklumat bila saya hala dekat sini? Tak keluar pula kau. Okay. Sekejap. Nampak? Dia ada time, dia open, low dengan close. Kalau saya buka dekat sini, mana dia? Okay, ni data window. Nampak ni data window? You nampak tak? Sebelah kiri tu ada benda-benda dia kan keluar kat sini. Nampak tak? Ada keluar dekat sebelah benda tu. Okay, red dying. Kau dah mati ke apa bagi? Okay, nampak tak? Ada date, time, open, high, low, close. Nampak tak benda tu? Alright. Kalau iPad channel, sama je. iPad pun boleh. Saya rasa kita patut ada sesi guna iPad, guna ni. Okay, boleh? Alright, tingkap data. Boleh ketekan, boleh, memang ada. Boleh ada, Irfan. Dia tak kisah guna iPad ke, guna handphone ke, guna apa, tak ada masalah. Kan? Kecuali yang tak boleh guna ialah Nokia 3310. 3310 tak boleh. Nokia Butterfly tak boleh. Kan? Ataupun A210. Kan? Tak boleh. Dia boleh buat muzik. Main Snake boleh. Tapi tu tak boleh. Jangan pula kau pakai tu kan. Main Snake tu tak boleh. Okay? Jangan guna Nokia pula. Tak boleh guna telefon terbaru. Tak kisah. Popo ke, Momo ke. Kan? Tak kisah. Kan? Jadi gunakan yang ni. Alright? 3310 paling anjing pun kiok kan? Alright. So sekarang ni kita guna konsep macam ni. Okay, jadi kita faham iaitu date, time, open, high, close. Jadi apa saya sebutkan HL adalah high dengan low. High dengan low. OC bermaksud ialah open dengan close. Faham? OC ialah open dengan close. Clear? Boleh
Boleh dekat sini? Alright. So, jadi dalam kes ni, apa saya nak you faham, dalam kes ni ialah bermaksud ialah dalam setiap candlestick ni dia ada high dengan low. Okay, setiap candlestick. Jadi setiap candlestick tu dia dalam body dia, kalau saya boleh zoom, tak boleh zoom lah ini. Ini boleh zoom, ini tak boleh zoom. Mungkin sebab candlestick dia gemuk-gemuk situ. Saya cari yang candlestick kurus sikit. Saya zoom kat. Ni. Contoh dia. Kalau you nampak ni walaupun ekor saya coret macam ni, kan? Ini masih lagi dikira sebagai high dengan low. Nampak ni? Saya tandakan sini. Ni garis ni maksudnya saya tanda garis yang bahagian. Ni ada garis. Setiap pembekal candlestick ni dia bergerak. Sekarang nampak tak garis ni tengah bergerak? Okay, kita pergi time frame kecil lah, senang untuk nampak. Okay, nampak tak yang ni tengah bergerak? Ni nampak tak bergerak? So dia tak ada close lagi. Dia tak ada close, dia open je. Okay, kita tengok contoh yang ni. Kita berhenti tengok contoh yang ni sebab saya rasa benda ni sangat penting. Alright? Dia harga rendah, harga tertinggi untuk candlestick semasa tersebut. Okay, nampak tak? Dia tengah jadi yang hitam pula, dia jadi bear. Pasal apa dia jadi bear? Pasal close price dia dah di bawah open price. Dia open ke atas, lepas tu dia close kat bawah. Kita tengok. Candlestick ni dinamakan sebagai candlestick retest. Pasal dia masih tengah bergerak. Faham tak? Ini dikenali sebagai candlestick retest. Dia tengah bergerak. Okey. Sekarang ni nampak dia pump ada satu garis. Itu open price. Dia tak lari dah open price kat situ. Kalau dia naik atas jadi bull, dia tutup. Kalau dia turun bawah lagi jadi bear. Faham? Boleh tak ni? Nampak tak? Okey. Nampak tak benda ni? You clear tak pasal benda ni? Okay, clear tak pasal benda ni? Boleh? Boleh tak? Hello? Boleh? Nampak Okay. So sekarang ni saya nak pergi tengok satu-satu ialah pergerakan ataupun flow dia. Okay? Pergerakan ataupun flow dia supaya you boleh lihat satu persatu perjalanannya. Okay? Alright. So sekarang ni, satu perkara apa yang saya ingat. Okay. Jadi ini adalah yang membentuk high low dia. Maksudnya ada satu candlestick yang close, dia dah berhenti bergerak. Satu lagi open ialah masih lagi bergerak-gerak. Okay? Benda ni dia macam simple tetapi dia power. Benda ni macam simple tapi benda ni power. Okay. So kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok dekat case ni. Kita pergi pada time frame. Ni time frame. Time frame masuk H1. Satu candlestick ni siap 1 jam. Okay? Satu candlestick ni siap 1 jam. H4 siap candlestick ni setiap setiap range dia lah. Maknanya 4 hours. Daily versus harian. Okay. Dalam kes ni, satu perkara saya nak you jelas ialah, iaitu you kena faham iaitu dia ada high dengan low. Okay. Dalam kes ni, kalau you perasan, kalau saya kecilkan, apa you nampak dalam graf sekarang ni? Kan? Kalau saya kecil sekarang ni, apa you nampak dalam graf? Okay, apa you nampak dalam graf kalau saya kecilkan sekarang ni? Apa yang you nampak secara matanya you nampak dalam graf? Kan saya nak tanya you. Tulis je apa benda you nampak. Tak kisah kau nampak apa. Coach, saya tak nampak apa-apa. Tak ada apa. Kan? Tak ada nampak apa. Tak ada apa-apa. Lapar pula MACD. Okay? Alright. So, ada apa? Ada apa kat situ? Ada apa? Cepat. Come on. Apa yang you nampak? Apa you nampak? Tak kisah. You nampak sebagai layman pun tak ada masalah. Apa you nampak? Apa you nampak? Come on. Apa yang nampak? Cepat share pada saya. Apa yang nampak? Ombak rindu. Betul? U-shape. Betul. CS. You nampak U-shape, V-shape. Apa shape? CS. Nampak betul. Naik turun harga. Nampak. Very good. Graf turun naik. Ada peak macam gunung. Good. High, low, bull, bear. Very good. Sedang mengenjuk ke atas. Yes. Tak kisah. Kan? Jadi, ini adalah konsep dia. Okay? Jadi sekarang ni kita berbalik kepada konsep yang kita belajar tadi. Apa yang kita belajar tadi? Yang kita belajar tadi ialah high, low, low. Okay. Kalau kita menyebut high, dalam kes ni kita tengok yang terbaru, bermaksudlah price sedang membentuk iaitu high baru. Betul tak? Sekejap. Dia sedang membentuk high baru. Nampak tak? Dia sedang membentuk high baru. Okay, nampak tak? Ini high yang pertama. Lepas tu, dia pergi dekat sini lagi. Alright. Lepas tu dia pergi kat sini lagi. Betul tak? Dia sentiasa buat new high. High yang baru. Ni dah tinggi kat sebelah ni harga. You tengok kat sini. Ini harga berapa? Saya masukkan harga. Saya masukkan nilai harga. Okey, saya masukkan nilai harga kat sini. Ini harga 122939. Harga dia kan? Lepas tu satu lagi saya masukkan harga lagi. Iaitu dekat sini. Iaitu 123539. Lepas tu kita masuk lagi ialah. Oops, salah. Sekejap. Okey, satu lagi kita masukkan harga. Dekat sini ialah kita nampak harga dia pada ni. Nampak tak? Harga tu semakin naik ke turun? Come on. Harga tu semakin naik ke turun? Okay. Ya, ada bucu-bucu betul. SSLL. Nampak tak? Harga tu semakin naik ataupun turun? Manakala low dia,
harga pada low dia pula ialah semakin hilang. Dia new high ke ataupun dia new high, betul tak? So harga semakin menaik. Faham tak? So bila harga semakin menaik, bermaksudlah dia uptrend. Going up gitu. Faham tak? Dia adalah uptrend. Okey, boleh? Alamak, dah 11, 15 dah pula. Okey. Sebab tu kena 3 jam sebenarnya. Alright. So sekarang ni kita dah faham dia konsep macam ni. Okey, konsep macam ni dan kita faham itu dari segi kefahaman dia. Alright. So sekarang ni saya akan terpaksa cover satu-satu. Jangan risau, kita ada lagi sampai Sabtu Ahad dan bersama juga saya akan esok insya-Allah kita boleh live trade dah. Okey. Alright. So sekarang ni bila kita tengok new high, apa berlakulah kita ambil ni benda trend line ni, kau tarik daripada hujung ni, sambung hujung-hujung dia je. Kalau asalkan dua, minimal tu tarik trend line guna dua. Minimal. Hujung ni semua valid Semua valid. Okey, kita tarik antara hujung dengan hujung. Tarik kat sini sampai panjang sikit, lebihkan sikit. Okey. Lepas tu satu lagi tarik juga antara yang ni. So tarik macam ni. So semua ni adalah bermaksud ialah channel dia. Ni high punya channel. So ini adalah support resistance. Semua ni support resistance. Okey. Kalau kita tengok yang dekat bawah pula, yang ni mungkin you confuse sikit pasal saya agak laju kat sini. Ini adalah low dia. Low dia semakin rendah tau. Maknanya dia semakin menaik lah. Low dia semakin menaik. Kalau you perasan. So low dia, kalau saya ambil dekat sini, ni apa ni? GBPSD. Saya ambil, saya sambungkan juga dua. Mana-mana yang kena antara dua ataupun lebih. Ni sambung. Maksudnya dia masih lagi channel uptrend. Okay, masih lagi channel uptrend. Yang ni terlalu nipis sebab di dalam tengah dia. Maksudnya H1 punya channel. Kan? Ini H4, kita belajar satu, takut kau pening. Kita nampak. So nampak tak sebenarnya dia membentuk saluran harga. So ini dikenali sebagai saluran harga. Faham tak? Saluran harga. Channel. Saluran harga. Saluran harga. Faham tak? So inilah saluran harga. Kita ambil color buy punya brand. Okay, saluran harga. Okay, ini dikenali sebagai saluran harga. Saluran harga menaik ke menurun? Saluran harga menaik ke menurun? Come on. Lepas tu tunggu dia pergi. Okay, saluran harga ataupun menaik ke menurun? Saluran harga menaik. Faham tak? Saluran harga menaik. So dalam kes ni, iaitu bila kita nampak saluran harga menaik, apa tindakan kita? Kan apa tindakan kita saluran harga menaik? Kita membeli ke kita menjual? Kita membeli ke kita menjual? Apabila saluran harga menaik. Come on. Kan saluran harga menaik. Kita membeli ke kita menjual? Dalam forex kita boleh beli dan jual. Dua-dua kita make profit dah. Maksudnya kita masuk sekarang ni, dia akan naik ke atas, kita akan untung. Kita masuk sell, dia akan untung. Kalau kita masuk tempat yang sama lah. Kita beli. Maksudnya kalau naik ke atas, maksudnya kita buy. So saluran harga, maksudnya lah saluran harga menaik. Maksudnya uptrend. Okey, saluran harga menaik. Maksudnya uptrend. Okey, saluran harga sebenarnya ialah menaik. Okey, saya edit balik. Okey, saluran harga menaik. Bermaksudlah dia uptrend. Dia panggil uptrend. Dalam kes ni dia panggil uptrend. Bukan Omega Trend. Itu MLM. Yang saya masuk dulu. Nama dia Omega Trend. Bukan. Inilah uptrend. Faham? Ini adalah saluran harga menaik. Okey. Dia adalah sebenarnya ialah iaitu uptrend. Okey. Dia bukan uptrend, Luxor ke, apa ke bukan Dia adalah uptrend. Saluran harga uptrend. Okey. Harga menaik ialah uptrend. Okey. So bermaksud ialah kita melakukan belian. Melakukan belian. Okey. Melakukan belian. Faham tak? Kita membeli. Faham tak? Kita melakukan belian dekat sini. Pasalnya kita anggap price ni untuk naik. Saluran harga menaik. Kita beranggap dia naik. Okey. Dalam konteks ni, saya nak tanya, dia bergerak dalam bentuk apa dan saluran? Apa yang nampak dia bergerak dalam bentuk saluran? Come on. Apa? Apa yang dia berbentuk dalam bentuk saluran? You nampak tak? Dia bergerak lurus je tu ataupun dia bentuk macam mana? Okey? Dia bentuk macam mana? Dia bentuk macam mana tu? Cepat. Satu ialah dia bentuk wave, satu lagi dia bentuk apa? Mata kasar je. Wave, yes, betul. Dia bentuk apa lagi? Tak apa, hentam je. Dia membentuk zigzag. Kau nampak tak? Dia bergerak zigzag. Dia bergerak dalam bentuk macam ni. Tak apa, yang baru tak apa. Kau pelan. Saya tahu saya laju juga ni satu sudut. Tapi you just bear with me. Oh, tu dia. Bear with me. Okay? Tak Cuba tengok ni. Okay. Nampak tak dia daripada satu sudut? Dia berhenti dekat trend line atas membentuk pada high. Ini benda yang normal lah. Mungkin you tak biasa tapi kena start biasa kan. Okay? Lepas tu dia bentuk. Nampak tak dia bergerak macam ni? Okay? Nampak tak dia bergerak macam ni? Tak kira dia bergerak tu sending ke
Ni nampak tak bergerak ni? Okey. Daripada pergerakan ni, memang saluran dia menaik, tetapi dari segi pergerakan dia macam mana? Pergerakan dia patut ke mana? Agak-agak common sense je, agak-agak. Dia boleh kata sideways juga, tapi dia tengah uptrend sebenarnya. Dia tengah mendaki. Kan dia membentuk apa sebenarnya? Kan? Adakah dia terus naik ataupun dia kena turun dulu baru naik? Possibility. Apa possibility dia? Agak-agak you. Kan apa possibility dia? Apa possibility dia? Ya, dia turun ke bawah sekarang ni. So possibility dia ke bawah pula. Tapi sebenarnya dia ke bawah untuk apa? Ke bawah untuk terus ke bawah ke ataupun ke bawah untuk menaik? Ke bawah untuk ke bawah ke ataupun ke bawah untuk menaik? Kemungkinan besar ke bawah untuk menaik berdasarkan channel lah. Faham tak? Clear tak macam mana pergerakan dia lebih kurang? Okay, saya nak you nampak flow. Dia panggil market structure lah. Okay? Ya, perkataan yang diturun adalah retrace. Perkataan dia pergi adalah ni. So maksudnya pada orang baru, iaitu mungkin you tanya-tanya lah. Macam mana sebenarnya konsep dia sebagainya. Kita boleh detailkan untuk Forex Marathon 2 sikit. Alright? So jadi you boleh faham, itu kita melakukan belian pada tempat-tempat tertentu. Faham? Ke bawah untuk naik saja. Jadi jangan silap faham. Di hash force kan ni, penurunan pada GBPUSD adalah untuk turun untuk naik. Jadi ramai orang pening lah kan, sell, dia naik, buy dia ni. Mana kalau you buy sekarang ni, you betul buy, tetapi dia turun dulu. Pasalnya dia dah ada trend line pada hash 4. Boleh? Clear tak pasal ni? Okay? Esok sampel je. Esok kita akan pergi kepada konsep candlestick trend trading. Pastikan you tengok video yang saya bagi. Yang ni tak ada dalam video. Kan sebab tu saya buat video ni. Faham? Jadi kemungkinan dia. Alright? Boleh? So maksudnya kita kena pandai bersabar. Kita kena pandai bersabar dan juga kita kena pandai faham. Ni saya nampak dia akan naik terus ni sebenarnya. Sebab dia dah break kat export, tapi kita tak boleh nak pergi daripada konsep tu lah. Saya tak tahulah, saya tidak mengajar wave ke apa, tapi saya more on pada mengajar apa tu konsep ni. Bukan duduk sekali sis confirm channel. Ada sebab dia. Kita kena faham dari segi konsep satu dulu. Okay? Kena faham konsep satu lagi. Okay, konsep yang pertama ialah saya nak you faham ialah konsep ni dulu. Boleh? Saya nak you faham konsep yang pertama dulu lah. Saya nak you faham konsep dulu. Kenapa buy sell tu saya akan pergi kepada seterusnya. Okay? Nanti konsep trading tu kita pergi mana? Saya sedang bagi teori kefahaman. Jangan pergi pada jam trading. Saya pergi kepada kefahaman asas, iaitu pergerakan pasaran dulu. Sebab ini penting. Ini penting. Saya akan cover OC esok. Kan? OC saya akan cover esok. Dan untuk Forex Marathon malam esok kita akan cover OC dan juga kita akan cover kepada candlestick trend trading sikit dan kemudian lusa kita pergi power zone, lepas tu kita guna money management dan sebagainya. Okey? Boleh? Tak apa, pelan-pelan. Okey, kita faham kat situ. Jelas Boleh tak pasal tu? Okey, saya akan pergi kepada konsep ni dulu. Saya tahu benda ni agak macam setengah orang sangat baru dan sebagainya, macam mana nak faham, tapi konsep pergerakan tu faham dulu. Boleh? Okey. Jadi macam mana nak entry semua saya akan ajar semua. Tapi faham benda ni dulu, pergerakan ni dulu. Okey, untuk malam ni saya fokuskan yang ni dulu, saluran harga menaik dan juga uptrend melakukan belian. Ini faham. Okey, saya akan screenshot dan saya akan tuliskan nota untuk you supaya nota ni tak tertinggal lah. Alright, saya akan ambil ni dulu untuk kita bincangkan dalam kita punya nota. Saya akan report nota, kita akan sambung. Saya minta maaf saya sebenarnya nak buat siang. Tapi saya dapati ramai juga yang bekerja, tapi bila buat malam tak ada orang pun juga. Hampir tu baik aku buat siang. Tapi tak apa kan, kita support jugalah mana-mana yang semangat dan sebagainya, kita akan pergi dekat sini. Okay? So saya pergi dekat sini. So kita tengok dekat kita punya ni. So kita memahami konsep di nombor 1. So jadi memahami konsep itu HL dulu, high low. Dan macam kita cakap tadi, dia berbentuk saluran. Dia bentuk saluran. Jadi apa nombor 1 kita kena faham? Nombor 1 ialah, kita kena faham ialah pasaran bergerak dalam bentuk saluran harga. Pasaran bergerak dalam bentuk saluran harga. Pasaran juga bergerak dalam bentuk iaitu zigzag. Nampak tak? Turun naik dalam saluran harga. Itu nombor 1. Lepas tu nombor 2 ialah iaitu
arah pasaran ditentukan oleh arah saluran harga. Bermaksud kalau dia ke atas, saluran harga ke atas, okey, ialah saluran harga ke atas. Saya tak payah tulis arah pasal ditentukan oleh harga. Satu lagi saya nak akan terus tekankan ialah gunakan HH minima 2 TL, 2 HH, 2 high, dan gunakan LL minima 2 LL. Okey, 2 low lah. 2 low. Okey, yang ni adalah nota. Nota ni ringkas tetapi nota ni sangat penting. Faham tak? Sangat penting untuk you faham dekat sini. So yang ni you kena revise dulu. You cuba withdraw. Cuba withdraw pula. You cuba draw. Cuba draw saluran tu. Okay, saya nak you saluran. Kalau malam pun tak boleh nak tolong. Yelah, malam tak boleh nak buat apa. Okey, tak apa. Saya cuba sebaik mungkinnya. Okey? So sekarang ni kita faham dari segi konsep ialah kita memahami konsep ni. So jangan fikir lagi time frame, multi time frame sebagainya, jangan fikir. So kita pergi dalam bentuk ni. Alright? So esok saya nak okey, saya stay malam, tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Saya sebenarnya saya cakap pada you ialah saya 5 orang, tak apa, saya mengajar. Saya stay bersemangat. Kan? Jadi tapi alhamdulillah kita ada 100 lebih malam ni. Yang daftar sebenarnya sebab saya tak follow up. Tapi pada sama saya rasa alhamdulillah kita ada 346 berdaftar. Kan yang ada 100 normal lah. Hari tu 600 lebih berdaftar, yang online pun 150. Maksudnya ini besar lah yang you live dengan saya ni. Alright. So jadi sekarang ni kita kena faham konsep HL dan juga konsep ni. Esok kita pergi pada konsep OC. Kan HL dengan OC kita dah faham dua tu, kita akan pergi kepada candlestick time trading. Yang tu saya akan cerita ringkas je pasal dah ada tutorial dalam tu, so please tengok yang tu. Alright. Nanti malam tak ada masalah. Saya memang tujuan saya memang saya nak bantu you. Kan saya tak ada isu. Okay. So sekarang ni ialah pasaran bergerak dalam bentuk LL. Pasaran bergerak pasal ditukar oleh arah saluran gunakan H4 minima 2 highlight dan guna LL. So malam ni ini dia punya cara dia. Okay, boleh? Okay. So ini saja untuk malam ni dan insya-Allah esok kita akan sambung lagi untuk OC. Malam ni HL, esok OC. Hellock lah. So kita punya trading lah panggil Hellock. HL, OC. Kan HL ialah trendline saluran harga, OC ialah candlestick break retest reversal. Nanti saya akan tekan itu sebab benda ni digunakan dalam BB Mastery. Dan juga saya akan ajar power zone sekali dalam marathon ni. Okay? Dan saya rasa macam tak logik untuk mini competition kita minggu ni. So mungkin saya buat mini competition tu sebulan lah kot. Mungkin dekat situ. Alright, saya akan buat dekat situ. Okay? Faham? So jadi you kena faham konsep macam ni. Kan? Faham konsep ni? Jangan risau dan sebagainya. Okay? So tengok salah satu. Okay. Yang ni macam mana? Yang ni macam mana? Sambung. Hai lulu. Biasa kan? Jangan fikir time frame macam mana nak entry, berapa duit nak pakai, itu semua kita akan cover dalam Forex Marathon. Dan esok kita ada iaitu kita punya 2.5, 1 jam, 2.5 ke 3, pukul 3.30, iaitu program yang dinamakan sebagai klinik. So klinik tu, siapa yang tak faham malam ni, cuba tak esok saya akan check masa klinik. And kita akan belajar dekat klinik untuk faham jelas pasal konsep HL, LL esok. Faham? Klinik 1 jam, pakai Zoom. So Zoom kat mana, saya akan emailkan pada you lepas ni. Alright, boleh? Okay. Alright. So saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi insya-Allah. Saya doakan you berjaya dari segi kewangan, masa, kesihatan, hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading. Jadi saya nak you standby dekat situ dan juga you ada kefahaman yang berterusan. Jadi you boleh nampak dan juga you jelas untuk memahami sudut-sudut tertentu. Okay. So jumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum. Dan insya-Allah kita akan berjumpa untuk sesi yang seterusnya dan kita akan pergi kepada program-program yang kita akan nampak dan juga kita akan tentukan untuk program yang seterusnya. InsyaAllah kita akan tentukan. Alright, jumpa lagi dan salam hormat.